Jika Anda mempercayai orang bodoh, adakah Timur Tengah tiba-tiba menjadi lebih aman? Malangnya jawabannya mungkin tidak. Malah, negara-negara Islamis yang ingin menggantikan Iran mungkin sebenarnya lebih berbahaya daripada pendahulu mereka. Dan apa yang menjadikan mereka begitu bermasalah ialah mereka berpura-pura menjadi sekutu Barat sambil berusaha menggunakan Barat untuk menguasai Timur Tengah, minyak, perdagangan, dan segala yang berkaitan dengannya. Minggu ini, mereka membuat pengumuman awam yang membuktikan perkara ini. Pada 7 Ogos, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Mekah. Perjanjian itu menyatakan bahawa serangan bersenjata ke atas mana-mana satu daripada mereka dianggap sebagai serangan ke atas ketiga-tiganya. Pada pandangan pertama, ini kelihatan seperti langkah untuk menghalang Iran daripada menyerang mereka. Tetapi sebenarnya, ia jauh lebih besar daripada itu. Anda lihat, Iran dengan cepat kehilangan statusnya sebagai ancaman terbesar di Timur Tengah. Keadaan sedang berubah dengan pantas, dan kubu kuat Islamis di Timur Tengah mahu memastikan bahawa merekalah yang akan berkuasa seterusnya. Perjanjian ini bertujuan untuk mengukuhkan perkara itu, tetapi negara-negara ini berbahaya dan sangat tidak berpuas hati dengan Barat. Dan itulah maksud sebenar di sebalik perjanjian ini. Selamat datang ke rancangan Mirakai di JNS TV. Mari kita bincangkan mengapa perkara ini sangat penting. Jadi, sejak 28 Februari, apabila Amerika Syarikat dan Israel menyerang Iran untuk menghapuskan keupayaan nuklearnya, Teluk tidak pernah berhenti bergolak. Peluru berpandu dan drone Iran telah menyerang infrastruktur minyak Arab Saudi berulang kali. Serangan Houthi telah menghentikan perkapalan, dan jaminan keselamatan Amerika yang sepatutnya menghalang semua ini sebenarnya tidak berkesan. Jika Anda pernah tertanya-tanya mengapa Timur Tengah begitu selesa dengan begitu banyak pangkalan IAS di sana, ini adalah sebahagiannya kerana perkara ini. Selama beberapa dekad, Amerika Syarikat dan negara-negara ini telah menandatangani perjanjian yang memastikan bahawa jika dan apabila keadaan menjadi tegang di rantau ini, Amerika akan membantu negara-negara ini mempertahankan diri daripada konflik dan sebagai balasan, AS mempunyai pengaruh terhadap apa yang berlaku. Itulah tujuan pangkalan-pangkalan itu, sebab mengapa ia wujud. Tetapi apabila konflik ini semakin memuncak, negara-negara yang menempatkan pangkalan ASS menjadi sasaran utama serangan Iran. Arab Saudi menyaksikan peristiwa yang sepatutnya dapat dicegah oleh kehadiran tentera Amerika berlaku dan menyedari bahawa bergantung sepenuhnya kepada Washington tidak lagi berkesan sebagai satu strategi. Keadaan menjadi lebih buruk apabila media mengejek Trump dan Timur Tengah turut mengambil perhatian. Jadi, Arab Saudi mula mempertimbangkan pembentukan pakatan baharu yang mungkin lebih berkesan supaya Iran tidak menarik mereka ke dalam konflik. Mereka perlu memastikan Iran dihalang dan terdapat banyak sebab untuk ini. Pertama sekali, kerana Iran mengawal sebelah lagi Selat Hormuz dan 1/5 minyak dunia melalui selat itu. Jika Iran boleh menutup selat itu kepada semua perkapalan, ekonomi Arab Saudi akan menghadapi masalah besar. Ekonomi mereka memang sudah bermasalah. Dengan wawasan 2030 tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tetapi ia sangat bergantung kepada ekspor minyak yang stabil dan laluan perdagangan yang selamat dan Iran telah menggugat perkara itu. Kedua, ia juga memberi kesan buruk kepada perniagaan secara keseluruhan. Mereka sepatutnya menjadi imej baru Islam yang selamat, hub pelancongan, tempat yang anda ingin lawati. Tetapi tidak lagi sekarang. Mereka sedang diserang dan imej masa depan Timur Tengah itu tidak kelihatan baik. Dan tambah lagi, Iran juga merupakan pesaing serantau utama Arab Saudi. Dan anda faham kenapa mereka benar-benar mahu Iran tidak lagi menjadi masalah. Tetapi sehingga itu berlaku, mereka perlukan Iran berhenti menyerang mereka. Jadi, mereka mula berbincang dengan pihak-pihak lain di Timur Tengah yang mungkin boleh mengekang Iran dengan lebih baik daripada apa yang Amerika Syarikat lakukan sepanjang konflik ini. Dan di sinilah munculnya perjanjian dengan Pakistan dan Turki. Perjanjian itu menyatakan bahawa serangan bersenjata terhadap mana-mana satu negara ini akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga-tiganya. Ia adalah komitmen pertahanan bersama. Selain itu, teks penuh perjanjian ini sebenarnya belum didedahkan dan maksud teknikalnya juga tidak jelas. Ya, serangan itu akan dianggap sebagai serangan ke atas ketiga-tiga negara. Tetapi adakah itu mewajibkan negara-negara tersebut untuk bertindak balas? Ia tidak begitu jelas. Awak lihat, ia bijak kerana ia kedengaran sangat mirip dengan komitmen NATO yang kita sudah biasa dengar. Artikel 5 NATO menyatakan bahawa serangan bersenjata terhadap satu ahli dianggap sebagai serangan terhadap semua. Tetapi ayat kedua adalah bahagian yang penting. Itu mewajibkan negara-negara untuk bertindak balas. NATO mempunyai infrastruktur ketenteraan bersepadu yang telah dibina selama 40 tahun. Struktur perintah, sistem risikan, perawatan dan protokol yang menjadikan Artikel 5 benar-benar berfungsi dan munasabah apabila ia diaktifkan. Tetapi itu bukanlah keadaannya di sini. Kewajipan untuk bertindak balas itu bukan sebahagian daripada perjanjian ini. Itulah juga sebabnya perjanjian ini membawa makna yang jauh lebih besar daripada sekadar teknikalitinya. Sudah tentu, ia berfungsi sebagai isyarat kepada Iran dan kepada dunia bahawa kami, Turki, Arab Saudi dan Pakistan kini sedang berkoordinasi dan kami telah memilih pihak. Dan kami merancang untuk menggunakan kuasa ketiga-tiga negara untuk menghalang sebarang serangan terhadap kami. Tetapi ia bukan sekadar tentang pencegahan. Sebab-sebab untuk kerjasama ini adalah jauh lebih mendalam daripada itu. Bahagian Iran hanyalah alasan yang mereka gunakan untuk menghalalkan perkara ini. Tetapi kita akan kupas perkara itu sebentar lagi. Kerana pertama sekali, kita perlu faham kenapa khususnya tiga negara ini.
Bagi Arab Saudi, ia memang jelas. Sebelum perjanjian ini, apabila Arab Saudi ingin berunding dengan Iran atau membuat keputusan mengenai Timur Tengah, mereka perlu mengambil kira apa yang Washington mahukan. Amerika Syarikat adalah satu-satunya jaminan keselamatan yang serius yang dimiliki oleh Arab Saudi. Jadi Arab Saudi perlu meminta kebenaran dan berkoordinasi dengan Washington serta membuat keputusan berdasarkan garis masa dan keutamaan Washington. Ini masih lagi benar. Tetapi kini, Arab Saudi mempunyai rakan kongsi baharu yang berpotensi. Turki mempunyai angkatan tentera, Pakistan mempunyai senjata nuklear. Jika Arab Saudi ingin berunding dengan Iran atau mengambil tindakan terhadap ancaman dari Iran, ia boleh berbuat demikian dengan mengetahui bahawa Turki dan Pakistan turut diambil kira, yang bermakna Arab Saudi tidak lagi hanya memerlukan sokongan Amerika untuk bertindak. Tetapi, sekali lagi, itu hanyalah alasan. Perjanjian ini membolehkan Arab Saudi menonjolkan dirinya sebagai pemimpin rantau telur dengan menganjurkan majlis menandatangani ini di Mekah dan menghimpunkan 3 negara majoriti Muslim yang terkuat. Arab Saudi sedang memberitahu dunia apabila berkaitan dengan keselamatan Timur Tengah, kamilah yang memimpin dan kamilah yang membuat keputusan. Kami adalah wajah kestabilan serantau, bukan Iran dan bukan Israel. Dan kuasa diplomatik serta kepimpinan serantaunya sedang memberi pengaruh. Itu mengubah cara negara lain melihat Arab Saudi dan bagaimana Arab Saudi melihat dirinya sendiri. Seluruh perjanjian ini mempunyai 2 lapisan. Lapisan penjelasan ketenteraan, tetapi arus bawah apa yang negara-negara ini ingin tunjukkan kepada dunia. Dan perhatikan perkara itu. Ini bukan bermaksud Amerika Syarikat sedang disingkirkan di sini. Sama sekali tidak. Sebenarnya, terdapat banyak bukti bahawa Amerika Syarikat telah menyokong perjanjian ini. Trump dan pentadbirannya telah jelas tentang satu perkara. Amerika Syarikat tidak boleh dan tidak akan menjadi penjamin keselamatan tetap untuk Timur Tengah lagi. Peranan baharu Amerika adalah apa yang dipanggil oleh para strategis sebagai penyepadu dan bukannya penjamin. Ini bermakna Amerika Syarikat akan menyediakan teknologi dan perisikan, kerjasama ekonomi serta sokongan diplomatik kepada mana-mana kuasa serantau yang menyelesaikan masalah keselamatan mereka sendiri. Daripada tentera Amerika mempertahankan Arab Saudi mempertahankan dirinya sendiri dengan senjata Amerika, latihan Amerika dan sokongan Amerika. Ini adalah strategi yang sangat berisiko. Donald Trump merundingkan perjanjian kerjasama nuklear selama 30 tahun dengan Arab Saudi, dengan syarat Arab Saudi menormalkan hubungan dengan Israel yang merupakan daya tawar yang mereka perlukan untuk mengurangkan sedikit risiko tersebut. Washington berkata, kamu bina sendiri struktur keselamatan kamu, tetapi lakukan selaras dengan kepentingan kami. Dengan Turki, yang merupakan anggota NATO, sekutu kita dengan Pakistan, yang merupakan rakan yang membantu mengekang Iran dan memastikan rantau ini selaras dengan Barat. AS mahu Timur Tengah mampu menangani masalah mereka sendiri dan sedang berusaha membantu membentuk perjanjian-perjanjian itu, tetapi tidak mahu terlibat secara langsung. Mereka sedang merancang untuk jangka masa panjang, mewujudkan kebergantungan supaya mereka akan didengari, tetapi juga memberi kebebasan supaya mereka tidak perlu terlibat. Ia adalah satu permainan yang sangat berbahaya dan ia serupa dengan apa yang mereka lakukan di Israel. Pada pandangan pertama, ia mungkin kedengaran baik. Arab Saudi menundukkan Iran, hebat. Tetapi malangnya, itu bukanlah keadaannya kerana pilihan rakan kongsi di sini yang menarik. Mereka telah memilih 2 sekutu yang secara asasnya anti-Barat, walaupun strategi mereka lebih canggih berbanding Iran, dan mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. 2 sekutu itu ialah Turki dan Pakistan. Turki sedang bersaing untuk menjadi pemimpin dunia Islam yang seterusnya. Mereka tidak melupakan kegemilangan zaman Uthmaniyah ketika mereka berkuasa dan mereka mahu mengembalikannya. Tetapi kali ini, mereka lebih bijak. Dan untuk melakukannya, mereka mahu mendapatkan legitimasi daripada negara-negara Barat terlebih dahulu. Jadi mereka menyertai NATO dan sebagainya. Dan kami telah menghuraikan perkara ini dalam episod-episod sebelum ini. Perjanjian ini memberikan mereka status dan pengumuman bahawa mereka akan menjadi sebahagian daripada kumpulan yang seterusnya memimpin Timur Tengah yang boleh menyediakan keselamatan sebenar dan infrastruktur ketenteraan. Mereka sudah tentu juga mendapat pengembangan industri ketenteraan mereka sendiri dan kebebasan strategik. Syarikat Pertahanan Turki akan mendapat manfaat daripada peluang komersial yang lebih luas apabila pakatan ini berkembang. Turki juga dapat membina struktur ketenteraan yang berasingan daripada NATO yang tidak terikat dengan prosedur pengundian NATO. Turki ialah ahli NATO dan NATO mempunyai 30 ahli lain. Jadi, setiap kali Turki ingin mengambil tindakan ketenteraan atau membuat keputusan, ia perlu mendapatkan kelulusan daripada 30 ahli lain itu. Ramai antara mereka mempunyai keutamaan yang berbeza daripada Turki. Perjanjian ini membolehkan Turki bertindak secara bebas apabila Turki membuat keputusan tanpa memerlukan kelulusan NATO. Turki tidak begitu menyukainya, tetapi Turki juga tidak sanggup melepaskannya kerana ia memberikan mereka pakatan dengan negara-negara yang sebenarnya merupakan musuh mereka. Jadi, apa yang mereka lakukan? Jika Turki melihat satu ancaman dan perlu bertindak, Turki boleh berbuat demikian melalui pakatan ini dengan Arab Saudi dan Pakistan tanpa perlu berunding dengan sekutu NATO mereka terlebih dahulu. Ini adalah langkah yang sangat berbahaya untuk dunia dan semua orang patut memberi perhatian kepadanya. Kami sudah beritahu anda bahawa Turki adalah satu masalah dan mereka merancang untuk menggunakan NATO. Mereka sebenarnya bukan sebahagian daripadanya. Dan inilah buktinya. Turki mempunyai ideologi yang sangat berbahaya dan angkatan tentera yang besar serta keupayaan untuk benar-benar mengembangkan ideologi Islamis. Dan ini adalah sesuatu yang semua orang perlu faham. Penyertaan mereka dalam perjanjian ini, ia bukan satu kesilapan.
Begitu juga, Pakistan pun bukan satu kesilapan. Pakistan sedang menempatkan dirinya dalam struktur keselamatan Asia Barat yang sedang berkembang sambil juga menjadi sekutu China dan rakan kongsi Amerika pada masa yang sama. Pakistan kini boleh memberi isyarat kepada Washington bahawa ia adalah satu pihak yang serius, pemain serantau yang berguna dan dengan itu membuatkan pentadbiran Trump mendengar mereka kerana mereka tahu bahawa Amerika mahu melihat perkongsian tanggungjawab daripada sekutu-sekutu mereka. Trump mahu sekutu-sekutu menyelesaikan masalah mereka sendiri dan bukannya sentiasa meminta Amerika campur tangan, dan Pakistan boleh menunjukkan perjanjian ini sebagai bukti bahawa mereka sedang memajukan pencegahan serantau secara kolektif berkaitan dengan Iran. Ia memberi mereka banyak kelebihan dan juga memberi mereka peluru untuk digunakan sekiranya hubungan menjadi dingin atau jika Pakistan perlu mengingatkan Washington mengapa mereka penting di rantau ini. Pakistan juga mempunyai jutaan rakyatnya yang bekerja di Timur Tengah dan bergantung kepada pekerjaan di Timur Tengah. Timur Tengah juga membekalkan sebahagian besar import hidrokarbon Pakistan dan pakatan ini memberi Pakistan tempat dalam membuat keputusan di Timur Tengah. Ini melindungi kepentingan ekonomi Pakistan di rantau tersebut dan sekali lagi menunjukkan bahawa mereka tidak lagi hanya berkawan dengan pihak yang kuat. Mereka sendiri adalah pihak yang kuat. Dan dalam dunia Islamis di Timur Tengah, kekuatan adalah perkara utama yang anda perlukan, atau sekurang-kurangnya persepsi mengenainya. Kami belum pun menyebut bahawa Pakistan mempunyai senjata nuklear, sebab itulah Arab Saudi mahu mereka terlibat dalam perjanjian itu. Pakatan ini menyatukan 3 negara majoriti Muslim yang terkuat, Arab Saudi dengan kekayaan dan geografi, serta tapak paling suci dalam Islam. Turki dengan tentera kedua terbesar dalam NATO dan 1 dekad campur tangan ketenteraan secara langsung membuktikan mereka benar-benar akan menggerakkan tentera, dan Pakistan dengan senjata nuklear serta tentera yang benar-benar pernah berperang. Bersama-sama, mereka mewakili pusat kuasa yang berbeza dalam dunia Muslim berbanding apa-apa yang pernah wujud sebelum ini. Sekarang, bila saya kata 3, sebenarnya ada 4 kerana kita belum sebut Mesir. Tapi jangan risau, mereka juga sedang berbincang untuk menyertai perjanjian ini. Perjanjian ini diwujudkan dalam bayang-bayang kemungkinan Iran tumbang. Rejim Iran semakin lemah, berpotensi tidak stabil, dan jika keadaan berterusan atau berubah secara drastik, struktur kuasa di Timur Tengah bakal berubah. Arab Saudi sedang bersedia untuk saat itu. Ini sudah lama dirancang. Menurut pihak-pihak yang terlibat, ini bukan perkembangan baru sama sekali. Perbincangan telah berlangsung sejak 2 tahun lepas yang menimbulkan persoalan kenapa sekarang. Selain daripada masa yang sesuai di mana Arab Saudi mungkin akan menandatangani perjanjian nuklear dengan Amerika Syarikat. Sebenarnya, pakatan ini memberi isyarat kepada rantau ini apabila pengaruh Iran semakin berkurangan, kami akan menjadi negara-negara yang mengisi kekosongan itu. Kami akan menjadi pihak yang berkuasa. Kami akan menjadi pihak yang penting. Arab Saudi, Turki dan Pakistan sedang menyatakan, kami adalah masa depan dunia Islam, bukan Iran. Kami. Arab Saudi sebenarnya tidak tahu apa yang akan berlaku dengan Iran. Rejim itu telah dilemahkan, tetapi masih belum tumbang. Perang itu boleh berakhir dalam setahun, atau ia boleh berterusan selama 1 dekad. Pemimpin-pemimpin Iran telah membuat tuntutan yang semakin melampau. Mereka menuntut Selat Hormuz dibuka semula sebagai prasyarat kepada sebarang rundingan gencatan senjata yang bermaksud mereka sanggup mengekalkan sekatan itu tanpa had masa daripada berunding. Dan malangnya, itu bukanlah tingkah laku sebuah rejim yang bersedia untuk berundur sepenuhnya. Tetapi Arab Saudi bukan sekadar bersiap sedia sekiranya Iran tumbang. Mereka juga bersiap sedia menghadapi kemungkinan Iran bertahan dan konflik ini menjadi kebuntuan jangka panjang. Sementara Pakatan Mekah sedang dibina sebagai pencegah ketenteraan, usaha juga sedang dijalankan serentak untuk mengurangkan sepenuhnya kebergantungan Arab Saudi terhadap Selat Hormuz. Dan apabila kita sebut Arab Saudi, kita maksudkan seluruh Timur Tengah. Laluan perkapalan baharu sedang dibangunkan untuk mengelak Iran. Saluran paip-paip baharu sedang dibina untuk mengangkut minyak melalui darat dan bukannya melalui laluan sempit yang boleh disekat oleh Iran. Koridor ekonomi baharu juga sedang dibina yang menghubungkan Arab Saudi ke dunia luar tanpa perlu melalui perairan yang dikawal oleh Iran. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan. Tetapi mereka tidak bertaruh pada satu hasil sahaja, termasuk pakatan ketenteraan untuk menghalang Iran sekiranya Iran kekal kuat. Membina infrastruktur untuk memintas Iran sekiranya Iran kekal berkuasa tetapi kekal bermusuhan dan meletakkan kepimpinan untuk mengambil alih kuasa sekiranya Iran benar-benar tumbang. Arab Saudi sedang membina 3 masa depan yang berbeza secara serentak. Tetapi walaupun ini kedengaran baik, ingatlah, ini adalah musuh-musuh barat yang sedang dikuatkan. Ia adalah musuh baru yang lebih canggih, satu yang berpura-pura menjadi kawan, sekutu, sehaluan dengan barat, tetapi sebenarnya sangat jauh daripada itu. Menteri Pertahanan Pakistan tidak menggunakan penandatanganan perjanjian ini untuk bercakap tentang mempertahankan diri daripada Iran. Beliau menggunakannya untuk menyerang Israel secara langsung, sudah tentu. Beliau menyebut mereka tidak sah dan merupakan hasil daripada deklarasi Balfour serta menyeru umat Islam membentuk satu barisan ketenteraan bersatu menentang Israel. Beliau berkata, selagi isu Palestin tidak diselesaikan secara kekal, dunia Islam mesti bersatu menentang mereka. Anda lihat, warna sebenar perjanjian ini mula terserlah. Retorik itu satu perkara, tetapi tindakan yang menyusul juga penting kerana mereka benar-benar tidak main-main. Kementerian Luar Turki berkata, perjanjian ini secara teknikalnya sama seperti Artikel 5 NATO, klausa pertahanan bersama. Beliau berkata, mereka akan membentuk jawatan kuasa menteri seperti NATO. Beliau berkata, seorang setiausaha agung akan berpusat di Arab Saudi. Beliau berkata, Mesir berkemungkinan boleh menyertai selepas perkara teknikal diselesaikan. Beliau berkata, perjanjian itu bukan menyasarkan Iran, tetapi lebih tertumpu kepada keselamatan Laut Merah dan menangkis serangan Houthi.
Houthi sememangnya di bawah Iran. Mereka sedang berusaha untuk membangunkan perkara ini. Ya, ia masih belum boleh dilaksanakan, tetapi itulah matlamatnya. Namun sekali lagi, dengar maksud tersirat kerana mereka mahu anda fokus pada perkara yang salah. Pakistan memberi isyarat bahawa pakatan ini, walaupun dipersembahkan sebagai pertahanan, sebenarnya bersifat anti-Israel dan anti-Barat pada dasarnya. Masa yang menarik sekarang apabila Trump mengumumkan bahawa keupayaan nuklear Arab Saudi bergantung kepada mereka menyertai perjanjian itu. Tidak, ini bukan masa yang menarik. Turki juga tidak segan dengan pendiriannya terhadap Israel atau Barat secara keseluruhan. Turki sebagai ahli NATO sedang mengambil bahagian dalam pembentukan rangka kerja keselamatan yang secara jelas berasingan daripada NATO dengan struktur komando dan aparatus membuat keputusan sendiri. Biar saya jelaskan dengan sangat jelas. Pakatan Barat kini merangkumi sebuah negara yang bukan sahaja secara terang-terangan bersuara menentang Barat, tetapi juga sedang membina struktur ketenteraan yang berasingan dengan negara-negara yang secara jelas memposisikan diri mereka menentang Israel. Dan anda semua tahu bahawa Israel bermaksud Barat. Turki berada dalam kedua-dua secara serentak. Pakistan juga melakukan perkara yang sama. Ia mempermainkan China dan ASEAN antara satu sama lain. Dan saya rasa tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa kawan-kawan Arab Saudi banyak menceritakan tentang Arab Saudi. Maksud saya, jika anda ingin melihat arah yang mereka ambil, lihat sahaja konflik terbaru dengan UAE. UAE telah menunjukkan arah mereka dengan sangat jelas. Hubungan mereka dengan Barat, dengan Israel, sokongan mereka, dan Arab Saudi kini sedang berperang dengan mereka. Ia menceritakan segala-galanya yang perlu kita tahu. Perjanjian ini tidak mengikat sesiapa secara sah untuk melakukan apa-apa. Pakatan seperti ini mengambil masa bertahun-tahun untuk benar-benar membina keupayaan operasi. Tetapi ia juga tidak terlalu jauh. Turki sudah pun mempunyai hubungan ketenteraan dengan kedua-dua negara tersebut. Pakistan telah menghantar ribuan tentera ke Arab Saudi. Mereka sudah mempunyai hubungan pertahanan yang sedia ada. Pengumuman ini tidak mewujudkan hubungan tersebut, tetapi ia merasmikannya dan memberi isyarat bahawa hubungan itu boleh dan akan diperluaskan. Jika ketiga-tiga negara ini benar-benar membina struktur komando bersepadu, sistem perkongsian risikan dan mekanisme tindak balas yang diselaraskan, maka anda sedang melihat satu pakatan ketenteraan yang secara jelas anti-Iran dalam jangka masa pendek, tetapi secara jelas anti-Israel dan anti-dominasi Barat dalam jangka masa panjang yang diterajui oleh Turki, yang pada masa yang sama merupakan sebahagian daripada NATO yang menjadikan keadaan itu sangat rumit. Ya, sudah tentu. Ia mungkin sekadar untuk pertunjukan. Satu cara untuk mereka menunjukkan betapa kuatnya mereka, walaupun sebenarnya mereka takut. Satu cara untuk memberi isyarat kekuatan kepada Iran tanpa sebarang kandungan sebenar di sebaliknya. Tetapi inti pengumuman ini terletak pada subteks tentang bagaimana mereka memposisikan diri untuk masa depan. Perincian teknikal tentang apa yang mereka lakukan adalah kurang penting. Walaupun mereka tidak secara terbuka mengisytiharkan sebab sebenar untuk Pakatan Mekah, ia agak jelas untuk dilihat. Sudah tentu, pengumuman rasmi dan alasannya ialah, walaupun mereka berat hati untuk mengakuinya, ketakutan terhadap Iran adalah nyata dan cuba menghalang serangan lanjut sekarang adalah keutamaan dan ia memang sah, betul? Mereka juga sedang menyediakan infrastruktur untuk memintas Iran sekiranya konflik ini menjadi kebuntuan jangka panjang sebagai satu keutamaan dan mengambil langkah berjaga-jaga untuk masa depan serta mengukuhkan pakatan mereka memang masuk akal. Tetapi sebab yang sebenarnya paling penting dan yang mereka tidak nyatakan ialah ketiga-tiga negara ini sedang bersedia untuk kemungkinan kuasa Iran terus merosot. Dan memastikan bahawa apabila itu berlaku, Arab Saudi dan sekutunya, bukannya Iran atau Barat, adalah negara-negara yang akan mengisi ruang yang mereka mahu kawal itu. Era satu kuasa mengawal Timur Tengah sedang berakhir. Amerika Syarikat sedang beralih daripada penjamin di arena mereka kepada penyelaras dan kuasa-kuasa Timur Tengah sedang membina struktur keselamatan mereka sendiri. Mereka sedang mempelbagaikan hubungan, membina infrastruktur selari dan memposisikan diri untuk pelbagai kemungkinan masa depan. Kuasa-kuasa serantau sedang belajar untuk bertahan tanpa bergantung kepada mana-mana penjamin luar secara tunggal. Dan mereka akan bekerjasama dengan Barat, tetapi mereka juga akan bekerjasama dengan China. Mereka akan bekerjasama dengan Rusia. Mereka akan bekerjasama antara satu sama lain. Tetapi mereka tidak akan bergantung sepenuhnya kepada mana-mana pihak yang menjadikan mereka rakan kongsi yang sangat berbahaya. Sama ada pakatan ini benar-benar berfungsi. Sama ada ia melibatkan koordinasi ketenteraan sebenar. Sama ada peranan Turki menyukarkan NATO. Ini adalah perkara yang perlu diperhatikan dalam 2 hingga 3 tahun akan datang. Negara-negara Timur Tengah sedang bergerak ke arah lebih berdikari, tetapi juga lebih banyak kuasa dan kawalan. Walaupun ia mungkin kedengaran baik, seseorang tidak boleh lupa apa tujuan semua ini, apa yang mereka percayai, apa tugas mereka di dunia sebagai Islamis. Dan walaupun Pakatan Barat telah lama membantu mereka, kita mungkin sedang memasuki satu zaman di mana perkara ini tidak lagi benar. Jadi, apa maksudnya untuk kita orang Barat yang sedang menyaksikan semua ini berlaku? Sebenarnya, ia mengingatkan kita bahawa campur tangan oleh Amerika Syarikat dalam arena ini bukanlah satu idea yang benar-benar bodoh seperti yang media ingin anda percayai, tetapi kepentingan menunjukkan kekuatan dan penangkalan di Timur Tengah bukan lagi hanya tentang Iran. Ia berkaitan dengan masa depan. Dan walaupun Israel mempunyai Tuhan di pihaknya, ketika negara-negara ini menjauhkan diri daripada sokongan Amerika Syarikat dan beralih kepada perlindungan sendiri, jelas bahawa Israel juga mesti berbuat demikian dan sentiasa berwaspada untuk mengingat bahawa Iran mungkin merupakan ancaman besar, tetapi masih ada ancaman lain juga. Saya Iriaki dan kita jumpa lagi pada masa akan datang.